والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بشهر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dikasihi lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, sosok pimpinan Surau Haji Maksum, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang berdosa ni bila mana mereka berdiri depan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Ni belum cerita masuk neraka lagi tuan-tuan ya. Baru berdiri depan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Lalu Allah SWT berfirman, walau tara izil mujrimun. Alangkah ngerinya kalau engkau yakni Muhammad dapat melihat bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa ni di depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah SWT beritahu gitu bagaimana keadaan orang berdosa ni besok depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pun dah cukup ngeri dah. Suasana keadaan kita dah penuh dengan ketakutan yang amat sangat. Ni puak-puak berdosa ni. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka dalam keadaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kenapa mereka tundukkan kepala mereka dalam keadaan hina di depan Allah Subhanahu wa taala? Kerana mereka yakin mereka kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ni tuan-tuan, tidak ada persiapan langsung, tidak ada persediaan langsung untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin mereka kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sendiri pun dahulunya tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan mereka. Dan mereka yakin mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak ada pengetahuan bahawa suatu hari nanti mereka akan dipertanggungjawabkan dengan setiap apa yang mereka kerjakan ketika mana mereka hidup di atas muka bumi marin. Sebab tu mereka tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Mereka tunduk hina, mereka tunduk dalam keadaan penuh ketakutan. Dalam surah Al-Ghashiyah ayat 2, Allah SWT berfirman, wujuhun yawma izin khasyiah. Muka orang-orang kafir pada hari itu, yakni pada hari kiamat, tunduk dalam keadaan hina. Tuan-tuan, ayat ni kata ulama tafsir,
Ya, orang yang tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar ni adalah orang-orang yang dulu atas dunia tak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni dulu susah nak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup atas muka bumi makin sombong, besar diri, takabur, hebat, kononnya mereka ni berkuasa, mereka ni ada nama. Batu mereka tuan-tuan dulunya susah nak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pada hari ini, pada hari kiamat, mereka ni tunduk hina depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara nama lain hari kiamat ni dipanggil Yaumut Tarabun. Hari yang mana dibongkarkan segala dosa. Hari yang mana dia akan dibuka segala aib-aib kita ni di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita buka kitab Bertemu dengan Janji Allah, jilid 1, tulisan Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Di bab pertama lagi sudah diceritakan bagaimana ada manusia besok di padang mahsyar, mereka minta supaya dicempak terus dalam neraka, jangan dihisap kerana malu depan seluruh manusia. Ya Allah, cempaklah aku masuk neraka ya Allah. Tak payah hisaplah. Pasal apa? Bila nanti dibuka aib, ditunjukkan segala dosa-dosa dia, dia rasa malu. Ni jenis manusia ni yang atas dunia marin, sedangkan dia ni dihormati, dia ni berkaliber, dia ni nampak kepimpinan dia, nampak hebat, ramai penyokong, ramai pengikut. Jenis orang ra'i dia ni, orang sanjung dia ni, sampai kalau jumpa tu salam tu cium tangan sampai siku tu. Nampak? Punya ra'i tu. Allahu Akbar. Hebat nampak di dunia, tapi depan Allah Subhanahu Wa Taala besok sedangkan mereka berdosa depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Nampak tuan? Sebab tu mereka rasa hina, mereka rasa takut depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka yakin mereka akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka lakukan ketika mana mereka hidup atas dunia dulu. Allah SWT akan panggil segala saksi untuk menjadi saksi kepada mereka. Dan lebih malang lagi, saksi yang dipanggil adalah daripada kalangan batang tubuh mereka sendiri. Allah SWT rakam dalam surah Yasin ayat 65. Firman Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami kunci mulut-mulut manusia. Tak, tuan. Ni manusia ni kalau tak kunci mulut ni, sampai depan Allah SWT pun bohong kerja dia. Hidup atas dunia ni pun Allah, pagi sampai malam cakap tu menipu orang kerja. Nak jumpa dia cakap betul tu payah nak jumpa. Kalau dia cakap 10 tu seboleh, jangan percaya tuan-tuan, menipu kerja tu. Kalau tak tutup mulut depan Allah SWT pun besok dia menipu. Batu kata Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami tutup mulut-mulut manusia. Kami kunci mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim. Jadi kami jadikan tangan-tangan mereka boleh berkata-kata. Tuan-tuan, kita ni besok nak lari mana depan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah SWT jadikan tangan kita besok berkata-kata. Tangan kata, akulah dulu yang ambil rasuah. Aku dululah yang tipu orang. Aku dululah yang ambil hak orang. Aku dululah yang pukul orang. Aku dululah yang sign projek runding terus. Contoh. Nak lari mana gitu? Wa tashhadu arjuluhum. Kaki juga menjadi saksi. Allahu Akbar. Kaki besok berkata-kata, tuan-tuan. Kaki kata, inilah dia kaki yang bawa dia pergi kelab dandut. Akulah yang bawa dia pergi kelab malam. Akulah yang bawa dia pergi berzina, pergi masaj, pergi mancing kolam udang, pergi main futsal, main bola, main bowling, sampai tak semayang. Akulah. Ni kaki besok jadi saksi kepada kita. Bima kanu ya'sibun, dengan apa yang telah mereka lakukan ketika mana mereka hidup di atas muka bumi semakin. Lalu mereka tunduk, mereka berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mereka hina, mereka takut yang amat sangat. Lalu kata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami. Nampak muka tak malu. Dulu masih hidup atas dunia marin, nak mengaku Allah SWT ni Tuhan pun malu, tuan-tuan.
Tak usah kata nak mengaku ni Allah SWT itu Tuhan. Kadang-kadang nak pakai baju yang nampak beragama pun malu depan orang. Pasal bimbang orang kata ketinggalan zaman. Nak pakai kopiah pun malu. Pasal takut kena kutukkan kawan-kawan. Yang dia kata tu dah terbiat dah tu. Tak pakai kopiah tau. Sampaikan bersin ni tak ada sebut Alhamdulillah dia. Excuse me. Main. Hidup atas dunia makin. Tapi depan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, Rabbana, wahai Tuhan kami. Mengaku Allah SWT itu Tuhan mereka. Apa mereka kata? Absarna, kami dah lihat. Apa yang mereka lihat? Mereka nampak dah bagaimana neraka dibentangkan di hadapan mereka. Neraka ni tuan-tuan ditarik menggunakan 70,000 rantai. Dan setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. Mereka nampak dah neraka dibentang di hadapan mereka. Mereka nampak ada azab, mereka nampak ada api neraka. Itu yang mereka kata, Rabbana absarna, kami dah nampak, kami dah lihat. Wasami'na, dan kami dah dengar. Apa yang mereka dengar? Mereka dengar bagaimana api itu menggelegak. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan neraka dipanaskan sehinggakan api itu menggelegak. Dengar api menggelegak. Kita tak biasa dengar api menggelegak. Biasa kita dengar air menggelegak. Nak dengar api menggelegak ni tuan-tuan kena pergi turun dekat kawah gunung berapi yang aktif tu. Tu yang macam geng-geng National Geographic, Discovery Channel buat kerja ambil gambar apa semua tu kan. Tu kerja tu. Baru nampak gunung berapi, baru nampak lahar, baru nampak dia punya tu api tu menggelegak, baru dengar. Tuan-tuan. Kita tak rajin turun ke kawah gunung berapi tak. Kita kawah gulai kambing je. Yang itu gitu. Kami dah dengar. Lalu mereka berkata kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, farji'na, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami. Mereka minta kembali. Nak minta kembali ke mana? Mereka minta kembali ke dunia. Mereka ingat dunia ni ada lagi. Lalu mereka minta nak kembali ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihah. Na'mal solihah, nak beramal soleh. Kami nak beramal. Dulu hidup atas dunia marin 70 tahun, 80 tahun, puasa tidak, zakat tidak, semayang tidak, sedekah tidak, apa pun tidak. Tapi depan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat besok minta balik ke dunia untuk nak beramal saleh. Sebab apa? Sebab mereka nampak dah bagaimana rupa neraka. Mereka nampak dah, dengar dah bagaimana api itu menggelegak. Lalu mereka nak minta balik ke dunia, nak balas balik, kononnya nak ikut balik apa yang Allah SWT perintah dulu, supaya kami nak ikut balik apa arahan Allah SWT, perintah Allah SWT, kami nak beramal soleh. Sebab inna muqinun, kerana kami kini sudah yakin. Tak yakin apa tuan-tuan, neraka depan mata, tak yakin apa lagi. Nampak tuan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu Allah SWT ceritakan kepada kita bagaimana keadaan ahli neraka nak dimasukkan ke dalam neraka. Dalam surah At-Tur ayat 13 hingga ayat 16, Allah SWT ceritakan kepada kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yud'auna ilan nari jahannam da'a. Pada hari mereka, yakni bakal ahli neraka, ditolak ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuat tolakan. Biasa kita dengar orang nak masuk neraka ni kena seret tuan-tuan. Ni ayat ni Allah SWT beritahu kita kena tolak dengan sekuat-kuat tolakan. Maknanya nak masuk neraka ni, ahli yang masuk neraka ni tuan-tuan, bukan boleh sukarela. Kena paksa masuk. Kalau tak paksa, kalau tak tarik, kalau tak tolak, mampu buat-buat ni tak masuk. Siapa nak masuk tuan? Api tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita kalau buat motor tiba-tiba hujan, duduk bawah flyover tu tunggu hujan teduh. Tak ada dia langgar air, padahal hujan tu air. Duduk tunggu sampai hujan teduh baru jalan. Sedangkan kalau kita redah hujan pun paling tidak basah, paling teruk pun demam. Tapi tunggu bawah flyover 2 jam lah hujan. Tak jalan. Ini kan pula api tuan-tuan, takkan nak lompat masuk sendiri tak. Kena paksa. Buat-buat ni kalau tak paksa memang tak masuk. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, hazin narul lati kuntum biha tukazibun. Itulah dia neraka yang dulu kamu dustakan. Tu yang kau depan mata kau tu, itulah dia neraka yang dulu kamu tak percaya.
Tuan-tuan, hidup atas dunia marin tak percaya adanya neraka, adanya hari kiamat. Dalil, tak semayang, tak puasa, tak apa pun. Dia hidup tu macam tak ada tanggungjawab atas dia, buat bodoh. Orang raya, dia raya. Mak, dia bila raya, baju Melayu dia 2 pasang, lebih daripada orang puasa lagi. Celaka tidak? Tak percaya tuan. Kita kata marilah kita pergi surau, marilah kita banyakkan amalan. Besok kalau kita tak banyak pahala, kita banyak dosa, besok Allah SWT bakar kita dalam neraka, tak takut ke? Dia kata kau jangan sibuk pasal orang, kau jaga kubur kau, aku jaga kubur aku. Tak usah sibuk pasal orang lain. Kau jaga kau sudahlah. Kau jaga anak beranak kau sudah. Aku tak apalah, aku pandailah jaga diri aku. Lagipun kalau dah ramai masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Melawak tuan-tuan, nampak? Ni jenis Melayu bangang ni ramai tuan-tuan. Dia kata, kau dah tahu kau berdosa kan? Besok kalau kau mati besok, kau pesan dengan orang rumah kau. Kapan kan? Dengan kain kapan yang buruk yang lusuh-lusuh. Jadi bila lepas ke bumi, malaikat datang tengok kain kapan lama, dia kata dia tak tanya dah. Dia kata ni mayat dah lama, tak payah tanya. Dia ingat malaikat bangang macam dia. Allahu Akbar. Dulu atas dunia tak percaya, kata Allah SWT, itulah dia neraka yang dulu kamu tak percaya, kamu dustakan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ayat ni Allah SWT sengaja sebut sebab nak sakitkan hati ahli neraka. Tuan-tuan, mereka tahu dah mereka kena masuk dalam neraka. Tapi Allah SWT tambah bagi sakit hati, tuan-tuan. Contoh macam kita lah tuan-tuan, besok dah tua-tua kan, tiba-tiba sakit nak kena masuk hospital. Masuk hospital duit banyak nak guna duit. Kan? Pergi masuk hospital nak banyak guna duit. Jumpa pula kawan gitu. Dia kutuk gitu. Kan? Dia kutuk pula gitu. Dia kata padan muka kau. Dulu ada KWSP, kau sebat semua kau keluarkan. Air Sinar lah, Air Citra, Air Lestari semua kau sebat. Kerajaan tak bagi kau menyalak. Sekarang dah tak ada duit, padan muka, pencen dah pun tak ada kan. Contoh ni contoh, jangan marah contoh. Kan? Badan sakit, hati pun sakit. Contoh macam ni kan. Saja nak bagi sakit hati tu ahli neraka tu. Tahu dah nak kena masuk neraka. Tuan-tuan, lalu Allah SWT perli lagi puak-puak ahli neraka ni. Afasirun haza am amtum la tubsirun. Apa yang kau lihat depan mata kau tak nampak, tu neraka tu kau tak nampak. Adakah itu sihir? Tak. Sebab apa puak-puak ni dulu bila ajak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila turunnya nabi-nabi, rasul-rasul alaihissalam, ajak mereka beriman, tinggalkan sembahan-sembahan yang lain. Mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditunjukkan segala mukjizat. Nak mengatakan bahawa mereka ni pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kata sihir. Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat tongkat, dilemparkan tongkat menelan ular-ular ahli sihir Firaun. Mereka kata Nabi Musa alaihissalam sihir lagi hebat daripada Firaun. Nabi Isa alaihissalam tuan-tuan boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata sihir. Sampaikan Nabi Isa alaihissalam ni pesan pada kaum dia dalam surah As-Saf ayat 6. Kata Nabi Isa alaihissalam, lepas aku akan datang seorang Nabi macam aku juga, yang namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat. Bila mana nak dibawakan bukti-bukti yang nyata, maknanya pada kaum dia, supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan mukjizat dan sebagainya. Apa kata mereka? Qalu hadza sihrun mubin. Itulah dia sihir yang nyata. Nabi SAW mari tuan-tuan, peristiwa Isra wal Mi'raj, mereka kata sihir. Bila Nabi SAW belah bulan, mereka kata sihir. Sampaikan bila mana Nabi SAW baca ayat-ayat Al-Quran, mereka kata Muhammad sudah menggunakan mentera untuk mesihirkan penduduk Mekah. Sikit-sikit sihir. Hari ini Allah SWT saja nak pulangkan baku-baku. Afasirun haza, apakah yang kau lihat tu sihir? Padan muka kau. Allahu Akbar. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, islauha, masuklah kamu. Masuk ke mana? Masuk ke neraka. Puak-puak ni besok, tuan-tuan, satu sen pun tak ada nilai depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nilai tuan-tuan. Ni dulu dia hidup atas dunia nampak hebat, kereta ni bapak yang panjang, besar nampak. Nampak rumah dia tu, ya Allah, punya besar, hebat, nampak hebat, tapi depan Allah SWT besok tak ada nilai. Halau, kena halau macam tu yang masuk ke dalam neraka. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasbiru aw la tasbiru. Kalau kamu sabar ke tak sabar ke, maksudnya kalau kamu sabar ke tak sabar dengan azab yang bakal kamu kena. Lepas ni kau masuk neraka kan, kau kena bakar.
Engkau kena bakar ke? Engkau kena apa? Kau kena bakar, kau kena panggang dalam neraka besok. Lepas ni, engkau sabar ke tak sabar ke? Sawaun alaikum, sama je. Kejap nak tanya, jam yang mana pakai tu? Yang itu langsung tak bergerak. Yang ini buat 8.25, 8.20 tak? Yang mana? Ini ya. Mana ada lagi 4 minit lah. Baik. Banyak besi jam kat surau ni. Ingat kelang ada banyak zon masuk tak? Mana nak tahu tak? Allah SWT kata kau sabar ke tak sabar ke sama je. Tak ada beza. Pasal ini akhirat bukan dunia. Dunia marin, kalau kita sabar dengan ujian yang Allah SWT beri, kan, kita dapat pahala. Kan kita susah kan? Kita susah, lepas tu kita sabar dengan ujian yang Allah SWT beri. Satu hari nanti kita akan keluar daripada kesusahan kalau kita sabar. Macam orang masuk penjara lah tuan-tuan. Kan? Masuk penjara, kita menjalani hukuman. Dia ada satu tempoh, akan keluar. Kan? Sabar dia menjalani hukuman, sampai satu masa, keluar daripada penjara. Kan? Bila keluar daripada penjara pula, kadang-kadang ada rezeki jadi Perdana Menteri tuan. Contoh-contoh. Jangan marah contoh. Yang tak setuju ni. Tak. Kan? Jadi ini akhirat, kata Allah SWT. Kau sabar, kata sabar, sawaun alaikum. Lalu kata Allah SWT, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Apa yang kau kena hari ini adalah sebab atas perbuatan yang kamu lakukan ketika mana kamu hidup di atas muka bumi makin. Allah SWT nak tutup supaya puak-puak ni besok dia jangan salahkan orang. Kalau tidak, habis orang dia salahkan. Dia salah Tok Siak, salah Tok Bilal, salah pengurusi surau, salah Pak Imam, salah jiran dia, tak ajak dia pergi semayang. Padahal orang lain pergi semayang macam biasa. Kan? Dia bagi akal supaya fikir. Tapi tak. Besok depan Allah SWT, habis orang dia salahkan. Sebab tu manusia ni tuan-tuan, pelik kadang-kadang. Kalau buat ibadat, kita kata marilah kita semayang. Aku ni Allah SWT takdirkan aku belum nak semayang lah. Gitu je kata. Tapi kalau bab menterdarah, pandai pula. Bab menterdarah kan, bila lapar, kenapa tak sebut Allah SWT takdirkan aku lapar, jadi aku tak makan lah. Tak tuan-tuan. Bab menterdarah ni, tu kocek goreng sampai Kelana Jaya, sanggup pergi. Duk Kelang ni sanggup start kereta pergi, pasal nak menterdarah. Sana sedap ustaz, best. Yo, bab menterdarah. Tapi bab amalan, lebih-lebih kurang itulah. Sebab tu tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan yang berbaki ni tuan-tuan, gunalah ruang yang ada untuk kita dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Ramadan ni bulan maghfirah, bulan keampunan. Ni Ramadan ni rezeki yang Allah SWT beri kepada kita. Berapa ramai orang yang nak masuk dalam Ramadan, doa masuk dalam Ramadan tak dapat. Tapi tuan-tuan, kita ni Allah SWT rezekikan. Jadi doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan kita dapat minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata ulama, motivasi diri kita untuk kita banyak beribadat, tuan-tuan, letak, jangan fikirkan sangat ganjaran, tapi fikirkan dosa kita yang banyak. Kita ni dosa berkarung tuan-tuan, yang belum tentu Allah SWT ampunkan. Jadi banyakkan amalan, banyakkan, carikan pahala, moga-moga Allah SWT ampunkan dosa kita. Guna ruang yang ada. Sebab tu saya kalau saya kalau tazkirah, saya tak tinggal sebut hadis ni. Bila semayang tarawih, witir jangan tinggal bersama dengan iman. Jangan dengan imam. Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail aw kama qala. Barang siapa yang berdiri bersama-sama dengan imam hatta yansarif, sehingga selesai. Selesai semua siap. Kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamul lail, dituliskan ke atas dia pahala sembahyang sepanjang malam. Nampak? Tuan-tuan tak nak ke? Siapa sini yang boleh sembahyang sepanjang malam, tak tidur? Cuba angkat tangan, nak tengok muka. Tak nampak gaya tak? Tak ada dah. Kuliah pun tidur macam mana? Tuan-tuan, jadi guna ruang. Ustaz, kami surau buat 20, Ustaz, tak larang nak tunggu tu. Iyalah, syurga bukan murah. Syurga belum diswastakan lagi. Jadi nak masuk syurga kena ada pengorbanan daripada segi masa, wang ringgit dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan ya. Baik, sebelum saya tutup maki berbahasa masa berbaki tuan, saya masih lagi, macam mana saya tazkirah Jumaat kemarin, saya masih lagi mengumpulkan dana untuk kita bawa ke Turki. InsyaAllah saya akan ke Turki musim raya ni, untuk kita santuni umat Islam yang terkesan akibat gempa bumi 2 bulan yang lepas, yang mengorbankan 53,000 nyawa tuan-tuan, dan meruntuhkan bangunan hampir 200,000 bangunan. Jadi kita nak bantu mereka, nak santuni mereka, bukan nak buat rumah untuk dia orang, tak, belikan selimut, belikan air bersih, kita nak buat masak-masak sebenarnya raya. Mereka kehilangan harta benda, mereka kehilangan nyawa tuan-tuan. Jadi inilah masa kita nak santuni mereka. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki, tabung ada di belakang.
Ya, tuan-tuan, account number pun ada, QR code pun ada insya-Allah. Yang pertama. Yang kedua, mak-mak mungkin tak dengar lagi. Saya teruskan lagi projek wakaf Al-Quran Afghanistan. Ya, tuan-tuan, kalau siapa nak berwakaf Al-Quran di Afghanistan, satu naskah RM25 sahaja. Tuan-tuan, ni fardu kifayah kepada kita untuk lahirkan balik generasi Al-Quran di Afghanistan, yang mana Afghanistan ni dulu satu negara yang banyak melahirkan ulama-ulama muktabar, sehinggalah dirosakkan oleh Amerika ni hampir 60 tahun. Jadi tuan-tuan, ini fardu kifayah pada kita. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan nak berwakaf dengan harga RM25 satu naskah, boleh jumpa saya lepas ni kalau ada cash. Kalau tak ada, tuan-tuan ambil nombor telefon saya ditabung, tuan-tuan bank in, lepas tu share WhatsApp tu, WhatsApp dengan saya slip bank in tu dengan nama-nama yang kita niat nak wakafkan. Ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau saya nak wakafkan banyak nama dengan satu naskah? Boleh, tak ada masalah. Sebab ada NGO buat satu nama satu Quran. Ni tak, MAPIM tak apa. Tuan-tuan buat banyak nama pun tak apa. Cuma saya sebut selalulah, patut padan dengan Quran yang tuan-tuan wakafkan. Jangan Quran satu naskah, nama sampai 2 kertas kajang, tulis depan belakang lah tu. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan, pahala tuan-tuan mengalir sampai kiamat. Saya bagi ruang pada tuan-tuan, ini ruang-ruang kebaikan. Kalau tuan-tuan rasa nak berwakaf, tuan-tuan wakaf dengan boleh jumpa saya lepas ni insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita malam ni diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.